Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih campakkan kasih sayangnya kepada kita, tuan-tuan. Allah pilih kita untuk sekali lagi hadir ke rumahnya. Masih lagi ada taat kita kepada Allah, masih lagi ada kepercayaan dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah untuk diriku dan tuan-tuan sekalian, ini adalah anugerah yang terbesar. Ini adalah nikmat yang cukup besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hargainya, tuan-tuan. Syukur, terima kasih ke Allah dan teruskan berdoa, mohon minta rayu ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala hari ini, tuan-tuan, Islam, iman, sihat, kuat, semua ni Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni. Dan pada malam ni, insya-Allah, tuan-tuan, kita tak buka kitab kot, bersempena dengan 27 Rejab sajalah, tuan-tuan. Orang kata tahun lepas kita tak ada nak bicara. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada malam ni mengikut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama, berlakunya satu peristiwa agung kepada junjungan besar kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita menyambut Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu peristiwa yang mana benar-benar memberikan kesan kepada umat Islam. Satu peristiwa yang sama sekali tak dapat digunakan akal fikiran. Satu peristiwa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW. Di sana Nabi Allah bawa Nabi jalan-jalan, pusing tengok semua benda, tuan-tuan. Dan Allah bagi satu hadiah yang cukup besar kepada Nabi SAW, iaitulah fardu solat jemaah. Fardu solat fardu 5 waktu, yang asal dia pada 50 waktu. Jadi, tuan-tuan, kita nak tengok serba ringkaslah pada malam ni dengan keadaan yang agak terbatas waktu kita. Tuan-tuan, kita ulang balik. Dia ada dua perkara, Isra dan Mi'raj. Dua-dua tu benda yang berbeza. Pertama, Isra yang disebutkan di sini ialah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram di Mekah
hinggalah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jarak dia tuan-tuan lebih kurang, kalau zaman sekarang ni tuan-tuan, dikira lebih kurang 1239 km menggunakan kenderaan buraq, iaitulah satu binatang yang disebut sebagai binatang syurga, binatang yang mampu bergerak laju dan cukup pantas tuan-tuan. Itu Isra'. Kenapa diisrakan Nabi SAW? Apakah bukti yang kata Nabi ini diisrakan tuan-tuan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Isra'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ya Allah Ta'ala ceritakan pada ayat pertama suratul Isra'. Allah kata apa? Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram, yakni di Mekah, hinggalah ke Masjidil Aqsa yang diberkati kedua-dua tempatnya, yang diberkati sepanjang perjalanannya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat tadi, maka ulama mula membahas. Apa yang dibahaskan oleh ulama tuan-tuan? Antaranya apabila kita ambil ayat subhanalladzi asra bi'abdi, Allah bagi tahu maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya. Nak maksud apa di situ tuan-tuan? Allah yang bawa Nabi SAW. Kalau main dengar orang zaman dah ni tuan-tuan, dia duk fikir guna akal tuan-tuan, dia tak mau terima dalil, iman dia kurang, dia tak mau nak percaya tuan-tuan, dia akan kata benda ni merepek. Mana mungkin tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW kenderaan paling pantas pada waktu pun mungkin kuda. Kuda perang yang hebat, kuda perang yang gagah, itu hak paling laju. Kalau zaman kita lah ni tuan-tuan, kita ada kapal terbang, kita ada jet, bahkan kita ada roket boleh pergi sampai ke bulan merata bagai dan sebagainya. Kita ada kenderaan yang laju tuan-tuan. Tapi zaman Nabi SAW dengan apa yang diceritakan oleh Nabi setelah selesai peristiwa ni tuan-tuan, tak masuk akal. Mana mungkin tuan-tuan 1230 km lebih tuan-tuan, Nabi pi dalam tempoh satu malam. Jadi pada ayat tu Allah nak bagi tahu kata benda tu sebenarnya boleh diterima akal sebab Nabi yang bawa. Kita bawa contoh tuan-tuan. Tuan-tuan kita duduk sembang pun ni, tiba-tiba ada satu kawan kita bagi tahu, kemarin ada dengar kata satu budak kecil umur setengah daripada bawah dia naik Gunung Jerai 2 jam. Contoh kata. Tuan-tuan boleh percaya tuan? Satu budak yang umur dia setengah 18 bulan. Kita habang ada 2 jam je daripada bawah sampai ke puncak Gunung Jerai. Dia naik tuan-tuan. Kalau pandangan saya sendiri pun tak logik. Budak tuan-tuan. Larat mana dia? Kuat mana kenderaan dia? Tak ada tuan-tuan. Tapi bila cek balik, betul ke 2 jam? Macam mana budak tu naik? Budak tu naik bila bapak dia letak dia atas bau, bapak dia yang bawa dia naik daripada bawah sampai atas. Boleh terima akal? Boleh terima akal. Sebab apa? Dalam keadaan asal dia seorang budak tak mampu dia nak buat benda yang macam tu tuan-tuan. Tapi bila dia mendapat satu pertolongan, maka benda tu tak menjadi mustahil, tak menjadi satu masalah. Macam tu juga perjalanan Nabi SAW, tak ada masalah sebab Allah sebut asra bi'abdi. Kena faham ayat. Pada ayat tu pun Allah nak abang dekat kita, bukan Nabi pergi sendiri. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan, pada waktu malam. Ulama sebut pula tuan-tuan, pasal apa malam? Awak tak boleh pergi waktu siang lagi, senang orang nampak bukti terus. Nampak betapa lajunya percutan Nabi SAW dengan naik burak. Tapi pasal apa pergi malam? Antara sebab tuan-tuan, kenapa perjalanan Nabi dalam Isra' wal Mi'raj dilakukan pada waktu malam berdasarkan beberapa hadis. Antaranya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biduljati fa innal arda tutwa bil laili." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, hendaklah kalian melakukan perjalanan pada waktu malam, kerana sesungguhnya bumi itu dilipatkan pada malam hari. Apa maksud bumi dilipat, tuan-tuan? Adakah bila siang bumi ini meregang, bila malam bumi ini mengecut? Tak. Jarak siang dan jarak malam sama. Daripada Penang nak pergi KL katalah 400 kilo, siang malam pun 400 kilo juga. Tak ada yang kata kurang. Habis tu apa yang lebih maksudkan dengan dilipat? Tuan-tuan, biasanya perjalanan malam ni, kalau orang yang rajin duk bergerak pergi musafir perjalanan jauh pada waktu malam, dia akan rasakan tempoh masa pergerakan dia jadi kurang. Sebab apa, tuan-tuan? Pertama, kurang sibuk. Pada waktu tersebut kebanyakan manusia berehat. Jalan tak jam, tak sesak dan sebagainya. Kalau naik highway, tuan-tuan, pada waktu kemuncak kita tak boleh nak bawa, kalau boleh pi 60-70 pun lega dah. Tu setiap hari, tuan-tuan, pagi daripada sini nak pi ke pulau, sudahlah, tuan-tuan. Siapa yang duk pi balik kerja di belah pulau ni, dia tahulah, tuan-tuan. Kira pukul 8 pagi di Seberang Jaya sampai ke tol Jambatan Pulau Pinang, dia boleh bawa 70-80, kira ada tak kena kalau hari Isnin hingga Jumaat. Tapi, tuan-tuan, kalau dia bawa pada waktu malam, perjalanan akan jadi cepat. Sebab apa? Kenderaan kurang, kereta tak ada, orang tak kalut nak keluar pada waktu tu. Itu yang dimaksudkan sebagai bumi dilipat. Dan pada hadis yang lain, tuan-tuan, disebutkan juga perjalanan pada waktu malam biasanya terasa lebih cepat dan tenang berbanding waktu siang. Berkata Al-Munawi, disebut oleh Imam Munawi, satu persatu halangan berkurangan dan jarak perjalanan menjadi singkat berbanding perjalanan di waktu siang, yang tidak terasa ianya disingkatkan. Berdasarkan apa yang diminta oleh Nabi SAW, Allah memberi keberkatan. Tuan-tuan, malam memang ada keberkatan, tuan-tuan. Walaupun asal dia Allah sebut waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Pada tafsiran kedua ayat ni, tuan-tuan, siang manusia ni berusaha keluar pada rumah cari rezeki, bertebaran dan sebagainya, dan pada waktu malam manusia berehat. Bila kebanyakan manusia berehat pada waktu malam, tuan-tuan, maka keadaan pada waktu tu memudahkan kita untuk bergerak. Okey, tuan-tuan, kemudian disebut lagi, tuan-tuan, musafir di waktu malam merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kelebihan dan suasana yang lebih baik serta sejuk berbanding pada waktu siang yang panas. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, melakukan perjalanan pada waktu malam lebih baik daripada waktu siang, sebagaimana yang berlaku dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Kerana itu juga kebanyakan ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dilakukan pada waktu malam, dan begitu juga dengan musafirnya baginda sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pada waktu malam. Apabila kita faham, tuan-tuan, dia ada kelebihan. Satu, yang kata bumi itu dilipat. Yang kedua, tuan-tuan, pada waktu malam ni, tuan-tuan, Nabi juga banyak beribadat. Apa beza siang dan malam? Tuan-tuan, cuba sekali, tuan-tuan, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk seorang-seorang dalam bilik ke dalam mana, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat solat taubat pada waktu tuan-tuan bangun tahajud, dan tuan-tuan buat solat taubat lepas waktu zuhur. Hak mana lebih touching? Hak mana lebih mudah nak keluar air mata? Hak mana lebih mudah hati kita ni bergegak rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam? Itu kelebihan yang Allah Taala bagi dalam waktu malam. Dan Nabi sendiri, berdasarkan beberapa hadis, Nabi suka, bahkan disebut oleh beberapa ulama besar, perjalanan Nabi kebanyakannya pada waktu malam. Nak bagi nampak kesan, nak bagi touching betul pada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab itu Nabi diperjalankan pada waktu malam. Okey, selesai dah dua benda. Subhanalladzi asra bi'abdih. Allah yang jalankan Nabi lailan, malam. Selesai. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pasal apa Allah sebut? Allah bawa Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak bawa Nabi pada Mekah. Nabi waktu duduk Mekah, minal masjidil haram ila masjid Marbawi, ke mana-mana masjid ke selain pada Masjidil Aqsa. Pasal apa Allah Ta'ala pilih dua masjid tu, tuan-tuan? Antara sebabnya
Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawa ada hubungan yang baik di antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kedua-dua tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok dalam satu hadis tuan-tuan, bagaimana Nabi memberi pengiktirafan kepada 3 tanah yang mulia, iaitulah tanah haram Mekah, tanah haram Madinah dan juga Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Siapa solat di Masjidil Haram akan digandakan sehingga 100,000 kali ganda. Siapa yang melakukan ibadat di Masjid An-Nabawi akan digandakan sehingga 1000 kali ganda. Dan sesiapa yang melakukan ibadat di Masjidil Aqsa akan digandakan sehingga 500 kali ganda. Selain daripada itu tuan-tuan, di Masjidil Aqsa itu juga terdapat beberapa orang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang pernah membawa dakwah manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti mana dakwah Nabi SAW. Antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sendiri, tok Nabi SAW. Jadi nak cerita kata ada hubung kait di situ tuan-tuan. Allah bawa dari satu tempat mulia ke satu tempat mulia yang lain. Dan kalau kita perhatikan dengan detail tuan-tuan, Nabi singgah juga di Madinah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Ada lebih kurang 4-5 tempat Nabi bergerak, Nabi berhenti, berhenti daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau orang kata, ustaz, kenapa Nabi tak berhenti kat Madinah? Nabi berhenti. Tapi pada waktu tu Nabi SAW belum berhijrah lagi. Dan nama tempat tersebut masih belum ditukar. Nama asal dia adalah Yathrib. Nabi berhenti di sana. Nabi solat 2 rakaat di situ. Jadi nak cerita, nak habang kata, ada sebab kenapa Allah Ta'ala buat Isra' Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik tuan-tuan, apa tujuan Allah Ta'ala cerita dalam Quran tentang Isra', sedangkan kita sambut Isra' wal Mi'raj? Pasal apa Allah Ta'ala tak highlight tentang Mi'raj? Kebanyakan peristiwa Mi'raj Nabi SAW diceritakan sendiri oleh Nabi dalam hadis. Dalam Al-Quran tak sebut tuan-tuan, hanya cerita tentang Isra' saja. Pasal apa Allah Ta'ala mention Isra', awak tak mention Mi'raj? Berkata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala tuan-tuan, antara sebab kenapa di-highlightkan peristiwa Isra' sahaja tuan-tuan, sebab lepas Nabi selesai Mi'raj, daripada Mekah pi Madinah, Isra'. Daripada Mekah pi Masjidil Aqsa, Isra'. Daripada Masjidil Aqsa naik ke langit, Mi'raj. Selepas Nabi turun pada waktu subuh, pada pagi tersebut Nabi bercerita kepada penduduk Mekah. Nabi habaq kat mereka, aku diperjalankan oleh Allah berdasarkan ayat tadi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Nabi tak cerita bab Mi'raj lagi tuan-tuan. Syekh Mutawalli bagi tahu pasal apa? Sebab pada waktu tu tuan-tuan, ada sebilangan besar musyrikin Quraisy yang jenis keluar pi berdagang ni. Depa dah sampai ke Masjidil Aqsa, depa dah pernah tengok sendiri, sedangkan Nabi SAW baru pi. Jadi bila Nabi cerita kata pada malam tadi aku diperjalankan sekian-sekian pi ke Masjidil Aqsa, balik apa semua, depa tanya Nabi, okey kalau betul hampir Masjidil Aqsa, cerita sat kami. Gambarkan kepada kami bagaimanakah keadaan Masjidil Aqsa. Maka Nabi cerita dinding dia macam ni, dia punya tangga macam ni, tingkap dia macam ni, pintu dia macam ni, jalan nak masuk dia macam ni. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi SAW benar seperti mana yang pernah orang-orang pi berdagang ke sana tengok. Jadi mereka tak ada point, mereka nak kata Nabi SAW bohong. Walaupun dari segi akal pada waktu tu tak boleh terima tuan-tuan. Waktu paling singkat biasanya pada zaman tu tuan-tuan, Mekah ke Palestin 40 hari. Nabi buat dalam tempoh beberapa jam. Mereka tak boleh terima tuan-tuan. Tapi bila Nabi cerita macam tu, betul dia habang ni, tak ada satu benda pun silap. Nak kata dia bohong, tak bohong. Tapi dia kata pergi satu malam, macam bohong. Menyebabkan musyrikin Quraisy terdiam, tak boleh nak kata apa. Kalaulah Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, kalaulah Nabi pergi cerita terus kat mereka, kata aku naik ke langit, aku pergi daripada satu langit ke satu langit. Langit pertama aku jumpa dengan tok kita Nabi Adam AS, kemudian naik yang ke-6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Aku pergi tengok syurga, aku pergi neraka, kemudian aku naik jumpa dengan Allah, ambil solat, kemudian aku turun. Tuan-tuan, apa dia akan kata kat Nabi SAW? Gila dah. Nampak tuan? Hikmah yang cukup besar.
Sebab nampak apa yang akan berlaku selepas itu tuan-tuan. Allah tahu apa yang kita tak tahu. Allah yang buat, Allah yang reka, Allah yang cipta semua ni tuan-tuan. Allah tahu sebelum semasa akan datang, semua dalam pengetahuan Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, cantiknya susunan ayat. Subhanalladzi asra bi'abdih lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ayat tu saja tuan-tuan telah memberikan satu kesan yang cukup besar kepada umat Islam, bahawa sebenarnya, sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu satu perkara yang benar-benar berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tak ada alasan nak tolak. Walaupun dia ada satu saja masalah. Apa masalah dia tuan-tuan? Sebab dia berlaku dalam tempoh yang sangat singkat. Perkara tersebut mencari adat. Sama sekali mencari adat tuan-tuan. Kita tahu, kita pun duk main dengan masa. Tak mungkin benda tu akan berlaku. Mustahil. Tak ada benda yang boleh buat pi ke sana ke sini dalam tempoh macam tu untuk satu malam. Tak ada tuan-tuan. Tapi kita jangan lupa yang Allah Ta'ala sebut ayat second lah sebelum ayat second lah surah Yasin kan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Untuk Allah, segala benda yang kita kata mustahil, segala benda tak masuk akal, pecah kepala duk fikir ni tuan-tuan, untuk Allah semudah kun fayakun. Allah kata, Allah mahu benda tu jadi, maka perkara tersebut akan berlaku. Dalam cerita, dalam Quran tuan-tuan diceritakan benda-benda yang lain yang menjadi bukti bahawa Allah itu maha berkuasa di atas segala kehendak dia. Benda yang berlaku sebenarnya bila kita masuk dalam akal tak boleh terima. Contoh, bagaimana diceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim yang dibakar oleh Namrud laknatullah. Ketika mana Nabi Ibrahim dilempar, nak jatuh dalam kawah api yang cukup besar dan sangat panas tu tuan-tuan, Allah bagi tahu apa kat api? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Kalau kita baca dengan detail tuan-tuan, kitab sirah ni tuan-tuan, dalam keadaan Nabi Ibrahim duk ada tengah-tengah api ni, boleh nampak tuan-tuan Nabi Ibrahim masih hidup. Nabi Ibrahim sedang melakukan ibadat kepada Allah, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam api yang sangat marak. Orang yang duk keliling tu tak boleh dekat sebab terlalu panas. Nabi Ibrahim relax dalam tu tuan-tuan. Mau tak relax, Allah ubah api itu jadi sejuk dan sejahtera. Relax ya duduk dalam tu tuan-tuan. Riwayat lain menyebutkan Nabi Ibrahim duduk dalam api itu sementara nak padam, dikeluarkan rezeki-rezeki, ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam api. Akal kita boleh terima tuan-tuan. Tapi untuk Allah ada masalah tak? Kun fayakun. Jadi benda ni tuan-tuan sebenarnya dia melibatkan keimanan. Inilah yang kita sebut iman ni. Nak percaya tak tuan-tuan? Ish, betul ke ni? Kalau ada ish saja tuan-tuan, iman kita goyang. Iman kita tak kukuh tuan-tuan. Dan daripada peristiwa ni jugalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diiktiraf sebagai seorang yang membenarkan. Dia dapat gelaran As-Siddiq berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Bila orang duk main tanya kat dia, hang dengar tak sahabat baik hang tadi, dia duk cerita pergi sana pergi sini macam tu macam ni, satu malam ya, dia duk merapik merapu apa kata? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau itu keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam, maka aku percaya, aku membenarkannya. Jadi kita hari ini kita nak buat apa tuan-tuan? Kita benarkan benda tersebut. Sebab di sana ada peristiwa yang cukup besar. Nabi pergi di setiap tempat, Nabi berhenti di Taibah, Nabi berhenti di Yasrib, Nabi berhenti di tempat kelahiran Nabi Isa AS, dan akhirnya Nabi berhenti di Masjidil Aqsa. Nabi solat 2 rakaat di situ tuan-tuan. Dan yang terakhir sebelum Nabi Mi'raj naik ke langit tuan-tuan, Nabi jadi imam kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Masuk akal ya tuan? Kata dah meninggal macam mana boleh ada? Itu pun kadang-kadang orang kita tak faham. Hak meninggal tu apa tuan-tuan? Hak masuk dalam barzah tu apa tuan-tuan? Hak masuk dalam barzah tu jasad.
Roh ni tuan-tuan, sejak hari pertama Allah Ta'ala cipta roh kita ni tuan-tuan, roh kita takkan mati sampai kita masuk either syurga atau neraka pun takkan mati. Daripada tak ada dicipta roh tu ada tuan-tuan, dia duduk kat satu tempat, Allah saja mengetahui. Kemudian sampai waktu ketika ditiup masuk dalam jasad yang berada dalam rahim ibu. Awal-awal disahkan mengandung, ibu kita disahkan mengandung tuan-tuan, baby bergerak tak bergerak lagi, duduk keras. Baru pembentukan jasad. Bila jasad tu dah sempurna pembentukannya, akan ditiupkan roh. Waktu tu pula baby bergerak, tendang sana tendang sini ikut perut ni. Kemudian keluar lahir ke dunia tuan-tuan, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Sampai waktu ketetapan Allah tuan-tuan, berlaku kematian. Pasal apa kena berlaku kematian? Sebab kematian inilah akan bawa manusia pindah dari dunia pergi barzah. Yang pergi ke barzah tu pada tuan-tuan, jasad dia. Sebab tu balik pada takrif mati, disebutkan apa itu mati tuan-tuan? Perpisahan roh dengan jasad. Yang mati tu jasad, roh ada tak? Roh ada. Hak duk cerita kena azab dalam kubur, hak duk cerita yang kata dapat nikmat dalam kubur, semua tu dirasai oleh roh. Kemudian dibangunkan pula pada alam yang kelima di akhirat juga dalam keadaan roh yang asal. Jadi tuan-tuan, benda ni pun kalau kata manusia sendiri pun sebenarnya dia tak mati tuan-tuan. Dia cuma berpisah roh dan jasad dia saja untuk berpindah ke alam yang berikutnya. Maka apa yang kita nak fikir pelik dengan benda-benda ni tuan-tuan? Tak ada apa pun yang pelik. Kadang-kadang orang mengakai dengan kita tuan-tuan, kita kena mengakai balik. Tapi bila orang mengakai dia tak mengaji, kita mengakai kita mengaji, tu payah tuan. Imam Syafi'i pun surrender bila jumpa dengan orang jahil ni. Dia kata aku boleh berdebat dengan 10 orang yang berilmu, tapi kalau mai seorang yang jahil kata aku surrender aku tu payah. Depa ni takkan bagi aku menang, depa akan pusing berkata. Ya tuan, baik kita balik kepada tajuk kita balik. Setelah selesai peristiwa Isra', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Daripada Masjidil Aqsa, Nabi melalui satu persatu pintu langit, di mana bertemu dan juga menunggu kedatangan Nabi SAW, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Daripada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Nabi dibawa, diperlihatkan kepada Nabi syurga serta isi nikmatnya. Serta dibawa pula Nabi SAW ke neraka dan diperlihatkan segala bala dan juga balasan yang disediakan di dalamnya. Sebab tu ada banyak hadis tuan-tuan yang Nabi cerita. Tuan-tuan, kita mengaji kabair tuan-tuan kan Nabi kata, contoh kita tengok hari tu orang yang tak bayar zakat, apa yang mereka akan kena tuan-tuan? Antaranya orang yang tak bayar zakat ni, orang yang kedekut ni tuan-tuan, mereka akan disetrika, akan dituangkan cairan panas di dahinya, di belakang, di rusuk dan dekat di belakangnya. Nabi tengok benda tu tuan-tuan. Bab zina contohnya, Nabi kata akan keluar satu bau yang paling busuk daripada kelamin orang yang melakukan zina. Nabi tengok benda tu. Dan Nabi boleh ceritakan nikmat-nikmat syurga, yang kata syurga ni ada sungai tu, sungai ni, macam mana tuan-tuan? Sebab Nabi dah tengok. Namun atas keterbatasan seorang manusia tuan-tuan, Nabi juga walaupun dia ada sifat mustahil, dia ada sifat wajib, Nabi ada satu sifat harus, iaitu basyariyah, sifat kemanusiaan. Nabi boleh cerita kat kita, tapi tak seperti mana yang Nabi tengok. Sebab syurga dan neraka ni tuan-tuan bukanlah seperti yang kita sebut, bukanlah seperti yang kita gambar dan bayangkan. Tak. Dia lain daripada benda tersebut. Kemudian benda yang paling agung tuan-tuan, apabila Nabi secara berseorangan dalam daripada permulaan Mekah pi ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik langit 1 sampai 7, syurga neraka, Nabi ditemani Sayyidina Jibril alaihi salam. Kemuncak Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, apabila Nabi naik bertemu menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Sayyidina Jibril sendiri tak teman Nabi SAW. Ni abang kata aku tak boleh naik, kalau aku naik ni aku terbakar, hak aku tekat ni ya. Nabi naik berseorangan tuan-tuan. Bagaimanakah pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagi saya mudah je kita ambil wallahu a'lam. Ada yang kata Nabi berjumpa direct lah.
Nabi nampak ke zat Allah macam mana? Tak pun Nabi dengar suara ya ke? Nabi nampak cahaya ya ke? Dalam Quran dia ceritakan Nabi Musa kata nak tengok Allah kan? Allah kata hang tengok bukit tu. Kalau kita bukit tu, aku tunjuk zat kau apa jadi dengan bukit tu. Allah Ta'ala buka sikit tuan-tuan, berkecai bukit-bukit, pengsan Nabi Musa. Nak kata macam tu. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Suara dia tu sama kan macam mana suara Nabi SAW duk cakap dengan Allah ni? Sebab duk nego solat. Wallahu a'lam, mudah cerita. Tapi yang penting tuan-tuan, kita kena faham, di sanalah Nabi menerima kefarduan solat 50 waktu. Kan main tu 50 waktu tuan. Nabi terima seronok dapat satu hadiah yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat 50 waktu, gembira tak ada dah. Turun tuan-tuan nak balik. Lepas langit ke-7 Nabi Ibrahim AS dari situ. Turun langit ke-6, pintu langit ke-6 Nabi Musa dah kat situ. Nabi Musa tanya, selesai dah ke? Ni bahasa kita lah, lebih kurang lah kan. Selesai dah ke? Settle dah? Alhamdulillah selesai dah semua. Dapat apa? Dapat solat. Banyak mana? 50 waktu. Nak abang sikit lah, kalau boleh pindah balik, minta Allah kurang lah. Banyak sangat 50 tu, umat aku tak boleh buat. Umat kamu tak boleh buat. Pindah minta kurang balik. Nabi naik tuan-tuan. Naik. Cerita ke Allah, Allah kurang 45. Turun balik. Dapat kurang berapa? 5. Tak cukup. Pergi minta kurang lagi. Tuan-tuan, 9 kali Nabi ulang alik naik turun tuan-tuan. Daripada 50, setiap kali naik tolak 5, lalas tinggal 5. Tu pun Nabi Musa kata apa? Pi lagi. Umat hang tak mampu. Nabi kata apa? Aku malu dah. Okeylah 5 ni. Aku malu dah. Kan? Hak tu lah tuan-tuan. Sejarah ibadat solat 5 waktu sehari semalam yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bermula daripada waktu subuh sehinggalah ke waktu isyak. Jadi beza tuan-tuan, ada beza tak solat dengan ibadat lain? Sangat berbeza. Ketika mana kita membicarakan bab 2 kitab kabair, iaitulah meninggalkan solat tuan-tuan, kita telah detailkan tuan-tuan. Rukun Islam ada 5. 1 dalam bentuk pengucapan dan keyakinan, 4 dalam bentuk perbuatan. Yang kata keyakinan, mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membenarkan Allah. Bila kita benarkan Allah, maka ada 4 perbuatan wajib yang kita kena buat: solat, puasa, zakat, haji. Dalam 4 perbuatan yang wajib kita buat, bila kita beriman kepada Allah, sembah Allah, 3 ni turun ke wahyu. Puasa, zakat, haji turun ke wahyu. Makna kata Sayyidina Jibril datang daripada langit, mai cerita, mai ajak, mai habaq kat Nabi SAW, benda ni kena buat, benda ni kena buat. Contoh ayat puasa, turunnya dalil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Diturunkan oleh Jibril. Tapi solat tuan-tuan, Nabi naik menghadap Allah. Allah sendiri hadiahkan kepada Nabi SAW. Sebab tu ibadat solat tuan-tuan, signifikan dia cukup besar. Kelebihan dia cukup banyak tuan-tuan. Siapa-siapa yang jaga solat dia tuan-tuan, dia memang ahli syurga. Confirm ahli syurga. Dia pelihara solat dia betul-betul tuan-tuan. Orang yang dia jaga solat, insya-Allah ibadat lain automatik dia akan buat. Orang yang jaga solat tuan-tuan, khusyuk dalam solat dia, dia rajin sedekah. Kalau sedekah dia rajin, zakat jangan kata. Sedekah hak sunat pun dia buat, zakat hak wajib confirm. Dia ni juga rajin berpuasa. Segala ibadat-ibadat lain selalu dilakukan oleh dia. Sebab dia faham itu adalah asas ibadat tuan-tuan. Dan Nabi sebut dalam satu hadis tuan-tuan, bagaimana keadaan saya, tuan-tuan, kita semua berada di mahsyar setelah didoakan oleh Nabi SAW, maka dimakbulkan doa Nabi, dimulakan hisab.
Setiap kali nama seorang hamba Allah dipanggil, Nabi sebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Perkara pertama yang akan ditanya pada setiap hamba di permulaan hisab dia tu tuan-tuan, solatnya. Fa iza saluhat aflaha wa anjah wa idza fasadat faqad khaba wa khasira, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau solat dia clear, kira-kira macam ni lah tuan-tuan. Allah minta kat malaikat, bawa catatan amalan solat hamba aku ni. Nak tunjuk kata betapa Allah nak cek. Awak Allah tak tahu kah? Allah maha mengetahui lah tuan-tuan. Tapi nak tunjukkan satu simbolik. Berdasarkan catatan malaikat. Apa malaikat catat? Tengok, oh dia ni solat dia cukup cantik. Semua penuh, tiap-tiap hari penuh 5 waktu. Awal waktu pula tu khusyuk, ikhlas, semua ada. Maka tatkala tu tuan-tuan, amalan-amalan lain akan dimudahkan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah timbang kilo ya. Ni kira okey lah, dah pergi masuk syurga. Settle macam tu lah tuan-tuan. Tapi kalau bila-bila tiba tengok buka catatan amalan tuan-tuan, bersih buku, tak ada tanda apa pun. Kosong lah solat dia. Ada hari tanda 1, ada hari tanda 2, banyak hari tak tanda, ikut suka dia nak semayang ke tak tuan-tuan. Maka tatkala itu tuan-tuan, dia akan merasai satu azab yang cukup besar dalam perhisapan dia. Ketika ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa-siapa yang menerima catatan amalan dia pada tangan kanan, maka dia akan diberikan hisab yang mudah. Sahabat tanya Nabi SAW, yang kata hisab mudah ni macam mana? Lebih kurang jaga. Nabi kata tak. Yang kata hisab mudah ni apabila amalan dia tu dibentangkan sahaja. Dibentangkan daripada waktu mula balik sampai mati. Segala amalan kita. Tu pun berapa lama tuan-tuan? Nak bentang satu-satu. Itu yang disebut hisab mudah. Tapi kalau Allah Ta'ala mula ambil tahu tentang amalan yang dibentangkan. Okey, oh yang ni ya, okey. Jom kita tengok ni, kita tengok ni, kita tengok ni. Satu-satu Allah tengok tuan-tuan. Ketika itu dia menerima azab suatu hisab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lamanya berdiri tuan-tuan. Ketaknya tubuh kita tuan-tuan. Berhadapan dengan Allah, amalan kita sedang dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak selamat mudah tuan-tuan, solat. Sebab solat kalau cantik kita jaga, cukup kita jaga tuan-tuan, maka ketika itu amalan lain akan dimudahkan, hanya akan dinilai secara luaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu solat tu penting tuan-tuan. Solat ni penghubung di antara kita dengan Tuhan. Solat ni langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita niat sahaja aku solat sekian-sekian tuan-tuan, waktu tu putih kita dengan dunia. Saya cakap kita kena putih dengan dunia, tapi saya tak buat benda tu tuan-tuan. Ketika Allahu Akbar, waktu tu segala dunia mai. Esok ada meeting, kira berapa lah nak habis meeting ni. Lepas tu rakaat kedua, tadi bini pesan apa tu, telur dengan bawang ke apa ke. Dia duduk fikir macam tu tuan. Imam rakaat ketiga dia duduk fikir pula, Allah kunci tinggal kat motor. Lepas tu lupa rakaat 3 ke 4. Tuan-tuan jumpa Allah macam tu tuan-tuan, tak malu ke tuan-tuan? Ni saya cerita saya ni, realiti kehidupan saya. Menghadap Rabbul Jalil, menghadap Allah dengan harapan solat tu mampu melepaskan kita daripada segala bentuk siksaan daripada Allah. Tapi hak tu yang kita hidangkan kepada Allah. Sebab apa jadi gitu tuan-tuan? Antara satu sebab kita tak menghayati kesusahan yang dialami oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok Isra Mi'raj tuan-tuan, salah satu punca berlakunya Isra Mi'raj sebab Allah nak hiburkan Nabi SAW. Pada waktu tu Nabi kehilangan 2 insan yang betul-betul mendukung Nabi SAW dalam perjuangan dakwah. Pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW. Satu orang yang disebut antara top 3 paling kaya di tanah Hijaz pada waktu tu.
Antara orang paling kaya di kota Mekah pada waktu itu tuan, berkahwin dengan Nabi SAW. Semua harta dia infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi keluar pergi dakwah, orang marah, orang keji, orang buat tu macam ni, Nabi balik Nabi cerita kat dia akan coolkan Nabi, dia akan bagi Nabi seronok balik. Dia meninggal. Kemudian tuan-tuan, Abu Talib, pak saudara Nabi SAW, yang merupakan salah seorang daripada pemimpin besar Quraisy pada waktu itu. Bila dua-dua ni tak ada tuan-tuan, penentangan terhadap Nabi SAW semakin hebat, sehingga mereka mula berani menyentuh, menyakiti tubuh badan Nabi SAW. Maka Allah nak hiburkan Nabi, Allah bawa Nabi bersiar-siar, berjalan-jalan, tapi dalam keadaan penuh hikmah, dalam keadaan dikurniakan satu ibadat yang paling agung. Jadi tuan-tuan, bila orang tanya apa kesimpulan Isra' wa Mi'raj ni tuan-tuan, kita ambil dua benda yang mudah. Yang pertama tuan-tuan, sebagai hamba tuan-tuan, kita kena percaya kita ni tak ada apa langsung kelebihan dan kekuasaan, melainkan dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni mungkin kita kaya tuan-tuan, hari ni mungkin kita ada kuasa tuan-tuan, hari ni mungkin kita segala-galanya tuan-tuan, tapi percayalah, kalau Allah nak cabut tuan-tuan, sekelip mata Allah boleh cabut. Hari ni kita paling kaya, Allah boleh jadikan kita esok orang paling papa. Hari ni kita berada di puncak kekuasaan, esok Allah Ta'ala boleh buat kita digulingkan, jatuh menerap ke tanah. Tak ada apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu hidup kita kena percaya dengan Allah. Hati kita jangan lari daripada membulatkan tekad La ilaha illallah. Itu yang pertama. Sebab bila kita percaya kepada Allah tuan-tuan, tak ada yang mustahil, tak ada apa pun, hamailah cerita apa pun, untuk Allah ni semua mudah ya. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, solat. Jagalah solat, pelihara solat, perbaiki solat. Tuan-tuan, tanya diri kita, kita pernah tak betul solat kita? Kita pernah tak berguru betul-betul? Cari satu kitab betul-betul tentang solat, kita perbetul balik daripada A sampai Z. Allah kata tuan-tuan dalam Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat tuan-tuan, dia takkan buat maksiat. Ni solat dengan maksiat sama naik. Semayang minum arak, semayang zina, semayang main judi, semayang rasuah, semayang. Pasal jadi lagu tu tuan-tuan? Sebab kita tak kuasai keseluruhan ilmu tentang solat. Kita nak solat yang khusyuk, sebab solat khusyuk, solat yang akan diterima, dia beri ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita faham bagaimana nak dapat khusyuk dalam solat tuan-tuan, ianya bermula sebelum solat lagi. Bukan kata waktu takbir tu start khusyuk dah. Sebelum nak takbir tu lagi kita kena bawa dah kekhusyukan. Dia mula dengan kesedaran kita sendiri tuan-tuan. Hari ni maghrib kata contoh 7.30. Mai balik rumah kita sampai 6.30, duk penat tak larat. Mai pukul 7 dah pakat bangun siap dah. Awak ni nak mandi maghrib nak dekat dah. Dia ada satu kesedaran, kata dia nak kena jumpa dengan Tuhan dia. Kemudian dia bersiap-siap, dia mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia ambil wuduk dengan wuduk yang cukup sempurna. Bukan ambil kalut bin tempek yang ikut danda, dia ambil betul-betul berdasarkan apa dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa, dia beradab dengan apa yang dilakukan untuk menghasilkan satu solat yang berkualiti dan baik. Kemudian datang ke rumah Allah, duduk, bila mai awal dia buat solat tahiyatul masjid. Kemudian dia tunggu orang azan, dia buat qabliyah. Kemudian bila dah qamat, dia bangun solat jemaah sama-sama. Hak tu yang kata khusyuk boleh mai. Solat macam itulah sebenarnya yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ni solat duk fikir meeting, solat duk fikir barang, solat tak tahu berapa rakaat. Macam mana nak khusyuk? Macam mana solat tu nak cegah kita daripada perbuatan kemungkaran? Sebab tu tuan-tuan, banyak ulama tuan-tuan, bila orang duk cerita tuan-tuan, apa masalah aku ni duk buat maksiat tak henti-henti. Taubat dah kemarin, hari ni buat, esok taubat, lusa buat. Waktu buat tu lepas buat menyesal, waktu nak tengah buat tak rasa menyesal. Pasal apa? Tanya, tuan-tuan, bukalah banyak kitab tuan-tuan. Antara benda yang disebut oleh alim ulama apa dia? Periksa solatmu. Cek balik solat.
Mesti ada something wrong. Mesti ada sesuatu yang tak kena dengan solat hang. Cari tang mana yang tak kena betul. Dalam masa yang sama, kita banyakkan istighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelalaian kita untuk menuntut ilmu tentang kesempurnaan solat. Tuan-tuan, Nabi SAW kalau duduk dengan para sahabat dia, ada ketikanya Nabi orang kata bergurau, melawak dengan mereka. Ada waktu Nabi bergelak-gelak dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, ketika melibatkan ibadat dan akidah, tuan-tuan, ternyata Nabi SAW tak pernah main-main. Nabi serius, tuan-tuan. Sebab Nabi sendiri faham, dia sendiri yang terima ibadat solat, tuan-tuan. Nabi faham betapa peri pentingnya solat itu, tuan-tuan. Cukuplah dua pengajaran ni yang boleh kita ambil daripada Isra' wal Mi'raj. Bila hati kita kukuh berpegang kepada Allah, tuan-tuan, mailah apa ujian pun, kita akan sangka baik dengan Allah. Bukan macam seorang saudara hamba Allah kita tu, tuan-tuan, bila main satu ujian, dia buat satu video, saya dah keluar pada Islam. Susah duk Islam ni. Tuan-tuan tahu kot saya maksudkan siapa kan? Tuan-tuan, dia main-main, tuan-tuan, dengan akidah, tuan-tuan. Dia main-main dengan iman, tuan-tuan. Hanya untuk keseronokan dunia yang sementara, padahal dia buat benda tu benda salah. Tak apalah, kita bukan nak kata kat dia saya pun jahat, sama jahat, tuan-tuan. Tapi kita tak mau jadi macam tu, tuan-tuan. Mahal iman kita ni, tuan-tuan. Ketika Israel main ambil nyawa kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita masih ada kepercayaan Allah itu Tuhan, percayalah kita ada seat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana akidah kita berpegang dengan Allah. Jadi bila mai diuji dengan peristiwa-peristiwa pelik macam ni, Isra' dan Mi'raj kan, peristiwa Nabi Ibrahim dibakar, peristiwa Nabi Yunus duduk berapa lama dalam satu tempoh yang lama dalam perut ikan, peristiwa Nabi Ismail disembelih tapi tak lut. Tuan-tuan, tak ada yang mustahil. Orang beriman dia akan terima berita tu dengan penuh keseronokan. Itulah kekuasaan Tuhan kami, itulah kehebatan Tuhan kami. Dan sesungguhnya Isra' dan Mi'raj satu peristiwa yang benar-benar menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka berseronoklah kita pada hari Isra' dan Mi'raj. Raikan, sambutlah, tuan-tuan, dengan keadaan supaya hati kita lebih ikhlas kepada Allah. Hati kita lebih bertawakal dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama kita menjaga segala amalan wajib yang telah pun diberikan kepada kita, terutamanya amalan solat. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadat kita, Allah ampunkan kita, dan Allah Ta'ala akan letakkan kita di tempat yang paling baik di sisi Allah, iaitu dah dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya ingat cukup setakat tu, saya berhenti di sini dulu. Sekadar peringatan ringkas, sekadar ulang kaji, flashback balik, tuan-tuan. Bila kita raikan Isra' dan Mi'raj, secara langsung kita raikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ingat Isra' dan Mi'raj, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna di sana kita tak pernah lupa untuk mencintai Nabi, mencontohi Nabi, ikut segala ajaran Nabi, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan satu saja impian kita, tuan-tuan. Teringin nak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat dunia tak dapat dah, tuan-tuan. Ada satu tempat lagi yang kita boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tang mana? Tang syurga Allah. Syurga yang paling tinggi. Jangan kata kita tak layak, tuan-tuan. Semua orang layak. Cuma dia kena buat syarat-syarat, dia kena lakukan perkara-perkara yang membolehkan dia dapat kelayakan tersebut. Yang tu saja. Buat amal ibadat, buat amal soleh banyak-banyak, tuan-tuan. Tinggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita boleh dapat benda tu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tentang kebaikan, tuan-tuan, orang amalkan,
kita balik, kita ajak anak isteri kita, tegah dengan mereka solat dan sebagainya, benda tu menjadi sebahagian pada aktiviti mereka. Selagi mana kebaikan itu dilakukan, selama tu kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.